Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 13 April bersama saya Ardi Herman Marzi dan juga juru bahasa isyarat Muhammad Amsyah Zamani. Kita ke tajuk utama untuk malam ini. 11 alas kaki gambar Kaabah dirampas. Juga genosid Israel berterusan di Gaza City. Jabatan Agama Islam Negeri Johor merampas 11 alas kaki bergambar Kaabah yang dijual di sebuah pasaraya di Batu Pahat dalam operasi sehari sebelum Aidilfitri. Exco Hal Ehwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata rampasan dibuat selepas pihaknya menerima aduan orang awam berhubung tindakan penjualan alas kaki tersebut. Sebelum ini, tular di media sosial hantaran yang memaparkan alas kaki bergambar Kaabah yang dijual di sebuah pasaraya di Batu Pahat. 11 unit alas kaki berkenaan itu kemudian dirampas ketika tindakan pemeriksaan dan pemantauan pada Selasa lepas. Jelas Muhammad Farid, pasaraya berkenaan juga sudah dipanggil bagi memberi kenyataan selain diberi amaran agar lebih berhati-hati terhadap produk agar tidak menyentuh sensitiviti masyarakat dan agama. Seorang wanita bersama bayi perempuannya berusia 3 bulan maut selepas kereta yang dinaiki mereka bertembung dengan sebuah lori tangki di Jalan Tanjung Balau, Bandar Penawar semalam. Mangsa yang meninggal dunia dikenali sebagai Najwa Nur Syahira Kamaruzaman, 28 tahun dan anaknya Felkah Nur Nadira Muhammad Fahmi. Pegawai Bomba Kanan 2 KUP Azlan Matsani dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bandar Penawar berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada 1.38 tengah hari sebelum 8 anggota dan jentera digerakkan ke lokasi kejadian. Menurut Azlan, ibu dan bayi terbabit merupakan penumpang Pro 2 Myvi dan tersepit di bahagian penumpang hadapan. Kedua-dua mangsa kemudian disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu Pro 2 Myvi dikenali sebagai Muhammad Fahmi Ali, 30 tahun dan dua lagi anaknya Muhammad Fakhrul Naufal Muhammad Fahmi, 8 tahun dan Muhammad Fakhrul Nakil Muhammad Fahmi, 5 tahun mengalami kecederaan ringan. Dua mangsa yang meninggal dunia diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya, manakala pemandu lori lelaki berusia 34 tahun tidak mengalami sebarang kecederaan. Sementara itu, di Kedah, 2 beranak maut dalam nahas membabitkan sebuah kenderaan pelbagai guna MPV jenis Toyota Alphard dengan sebuah lori di Jalan Permatang Kerat Telunjuk Bandar Baru Serdang malam semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 8 malam itu, kedua-dua mangsa iaitu pemandu Toyota Alphard, lelaki berusia 55 tahun dan ibunya berusia 85 tahun maut di lokasi kejadian akibat cedera parah di kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Bandar Baharu Deputi Superintenden Azmi Mohtar berkata siasatan awal mendapati kemalangan berlaku ketika MPV yang dipandu mangsa bersama 5 penumpang dalam perjalanan dari arah Serdang ke Bandar Baharu. Sebaik tiba di lokasi kejadian, Toyota Alphard terbabit dipercayai memasuki jalan bertentangan dan melanggar bahagian sisi kanan lori. Pelanggaran itu mengakibatkan MPV berkenaan terbabas ke kiri jalan. Mayat kedua-dua mangsa dihantar ke Hospital Kulim untuk bedah siasat, manakala penumpang lain dilaporkan mengalami kecederaan ringan dan menerima rawatan pesakit luar di hospital sama. Sementara itu, pemandu lori berusia 43 tahun ditahan untuk siasatan lanjut dan kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mangsa yang hilang dalam tragedi kepala air di kawasan air terjun Kampung Sebat, Sematan semalam ditemui lemas pagi tadi. Mayat Steven Chai Pok Yi, 20 tahun, ditemui tersangkut di celah-celah kayu dan batu kira-kira 100 meter dari kawasan mangsa dihanyutkan arus deras.
Dalam kejadian sekitar jam 4.50 petang semalam, Steven dan beberapa rakannya lain sedang beriadah di kawasan air terjun terkenal itu sebelum dihanyutkan kepala air. Ketika insiden, 3 rakannya yang lain berjaya diselamatkan oleh penduduk kampung yang kebetulan berada di lokasi kejadian. Namun salah seorang mangsa, Vincent Tiong Kung Cheng, 20 tahun, disahkan meninggal dunia. Mayat kedua-dua mangsa telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Makluman bersama dan juga peringatan bersama bagi kita apabila kita ke tempat rekreasi dan riedah, mohon kita semua sentiasa berwaspada, terutama pada cuaca yang tidak menentu dan juga cuaca hujan dan sebagainya. Mengambil tahu keadaan sekeliling, terutama peka kepada keadaan air, keadaan cuaca, alam sekitar bagi memastikan keselamatan diri dan juga ahli keluarga yang lain. Air terjun Kampung Sebat terletak di Kampung Sebat Dayak, kira-kira 100 km dari Bandar Raya Kuching dan merupakan kawasan tarikan pelancongan dan riadah yang semakin popular. Kualiti udara di kawasan Pusat Pengurusan Sisa Kualiti Alam Senviro Sdn Bhd di Bukit Pelanduk Port Dickson yang terbakar petang semalam dilapor selamat dan terkawal. Bagaimanapun, kawasan persekitaran itu masih dipantau Jabatan Alam Sekitar serta Jabatan Bomba dan Penyelamat bagi memastikan keselamatan penduduk sekitar. Sekarang ni memang tempat tu kita pantau, Jabatan Alam Sekitar pun dah sampai, pihak bomba pun dah tengah buat siasatan lagi lah. Cuma keadaan tu memang dah kawal. Air daripada bomba yang disiram tu kita minta dia orang treat dekat water treatment plant, dan juga kita akan memantau keadaan udara di kawasan sekeliling ni supaya ia adalah di bawah kawalan lah. So far udara di sekitar ni memang di bawah kawalan lah, tak ada isu. Air juga telah disalurkan kepada water treatment plant dan ia akan diproses untuk seterusnya lah. Beliau ditemui media selepas mendengar taklimat daripada pengarah urusan kumpulan Senviro Sdn Bhd, Dr. Johari Jalil berhubung kejadian terbabit. Mengulas lanjut, Virapan berkata kebakaran di kawasan pengumpulan bahan sisa berjadual itu tercetus hasil tindak balas kira-kira 160 kg bahan kimia klorida. Kerugian dianggarkan sekitar 8 juta ringgit, memandangkan bahagian bumbung kawasan itu juga dilengkapi fasiliti solar. Sementara itu, Senviro Sdn Bhd menerusi kenyataan memaklumkan kesemua 86 pekerja syarikat itu selamat dalam kejadian pukul 5.40 petang semalam. Kebakaran bermula di kawasan simpanan terpencil dan berjaya dikawal oleh bomba serta pasukan kebakaran dan hazmat kualiti alam sekitar jam 8.20 malam. Kejadian itu katanya hanya menjejaskan sebahagian kapasiti pergudangan dan tidak memberi kesan kepada operasi harian fasiliti Pusat Pengurusan Sisa. Pihaknya juga sentiasa memantau kualiti udara dan bacaan gas di tapak dan kawasan sekitarnya, dan setakat ini tiada bacaan tidak normal dicatatkan. Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia mengeluarkan amaran panas tahap kedua iaitu gelombang haba di Pokok Sena, Kedah, manakala 22 kawasan lain berada di tahap berjaga-jaga. Met Malaysia menerusi hantaran di aplikasi X melaporkan tahap gelombang haba itu boleh mencapai suhu maksimum harian yang melebihi 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya 3 hari berturut-turut. Sementara itu, kawasan lain yang mengalami cuaca panas berjaga-jaga adalah Perlis, beberapa kawasan di Kedah dan 3 daerah di Perak. Selain itu, Gua Musang, Kelantan dan Raub Pahang juga merupakan 2 kawasan yang mengalami cuaca panas tahap 1 setakat jam 4.30 petang tadi. Di Sabah pula terdapat 3 kawasan yang mengalami cuaca panas tahap berjaga-jaga yang boleh mencecah suhu sehingga 37 darjah Celsius, iaitu di Tuaran, Tenom dan Beaufort. Manakala di Sarawak ialah di Limbang. Tuntutan Wakil Rakyat Pembangkang berhubung peruntukan di Parlimen masing-masing akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan pada 17 April ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata perbincangan yang akan turut memuktamadkan jumlah peruntukan berkenaan itu juga dibuat susulan pertemuan beliau bersama Ketua Pembangkang di Parlimen
pada 19 Mac lepas. Bila 3 wakil mereka berjumpa, Datuk Sri Hamzah, Datuk Sri Taki dan juga Ronald Ken, dia berjumpa dengan saya. Saya bertanya apa kemahuan mereka. Mereka mengatakan mereka mahu peruntukan dan apa saja syarat itu terserah pada kerajaan. Dan saya kata akan dibawa ke perbincangan di peringkat Majlis Perpaduan Kerajaan Madani ini untuk mengemukakan apa yang dihasratkan oleh mereka. Ketika ini jelas beliau tiada sebarang syarat peruntukan diputuskan dan perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat minggu depan. Pada 24 Mac lepas, Fadilah dilaporkan berkata tidak wujud draft perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang dengan kerajaan Madani seperti didakwa oleh pemimpin Perikatan Nasional PN. Datuk Seri Fadilah berkata demikian ketika ditemui media di Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri Parlimennya di Hikmah Exchange, Kuching hari ini. Baik, budaya tidur lambak atau tidur beramai-ramai di ruang tamu di kampung lebih-lebih lagi ketika pulang berhari raya telah menjadi kebiasaan dan normalisasi sejak turun-temurun. Namun di saat ada yang memilih untuk menginap di homestay atau hotel, tindakan itu kerap mengundang tanggapan negatif sesetengah pihak dan isu ini sering dibangkitkan saban tahun. Antara budaya dan aurat, apa yang perlu menjadi keutamaan? Menurut pendakwah Nazirah Abu Bakar, penjagaan aurat dan privasi wanita perlu menjadi keutamaan apabila berkumpul bersama keluarga dan situasi itu wajar diperjelaskan kepada keluarga agar ia tidak mengundang persepsi negatif sehingga menjejaskan silaturahim. Kalau hari ini kita nak tidur di hotel, kalau kita nak tidur di homestay kerana ada bajet yang lebih, maka pertama perlu difahamkan dulu mak ayah. Kadang-kadang mak ayah ni kan ciri hati dia. Anak-anak balik dah tak sudi tidur di rumah dia yang sempit. Padahal bukan kerana sempit, tapi kerana kita nak jaga aurat isteri dan anak-anak gadis kita. Sebab itu, siapa yang memilih untuk tidur di homestay ni, pastikan kita fahamkan mak ayah supaya mereka tak sedih. Tambah beliau, jika menginap di homestay atau hotel tidak menjadi pilihan, pengasingan antara lelaki dan wanita di bilik dan ruang tamu perlu diusahakan bagi menjaga ikhtilat. Selain itu, adab juga perlu dijaga agar tidak menyinggung hati keluarga. Kalau duduk di hotel, jangan buat macam ni kita ni tetamu mak ayah. Balik ke rumah, tolong masak, tolong kemas. Kita tunjukkan kesungguhan tidur kita di homestay hanya pada waktu malam. Tapi siang hari kita berada bersama-sama bergembira menyambut hari raya bersama dengan mak ayah yang tercinta. Sebelum ini, trend beraya di kampung tetapi tidur di hotel menjadi perdebatan di media sosial. Budaya tidur lambat juga dibimbangi membawa kepada isu ikhtilat antara keluarga yang bukan mahram yang dibimbangi menjadi isu sosial yang lebih besar. Baik, selepas ini wartawan hilang sebelah kaki gara-gara serangan Zionis. Baik, masih bersama berita Al-Hijrah. Zionis terus menggila biarpun genosid di Gaza menghampiri 190 hari. Terbaru tentera rejim itu melancarkan serangan besar-besaran di tengah bandar Gaza yang mengorbankan lebih 5 orang, manakala 30 lagi cedera. Menurut Pertahanan Awam Gaza, jumlah itu telah menyebabkan jumlah rakyat Palestin syahid sejak 7 Oktober meningkat kepada 33,634 orang. Serangan itu berlaku ketika ketegangan Iran-Israel memuncak, ekoran serangan Tel Aviv di Syria dan mengorbankan 2 jeneral pengawal revolusi Iran. Dalam pada itu, Iran dijangka akan menyerang Israel dalam masa terdekat. Namun pada masa sama, Amerika Syarikat mengumumkan peningkatan penghantaran bantuan ke Timur Tengah yang dilihat sebagai penghalang kepada ancaman Iran itu. Keadaan itu juga berlaku di kala rundingan untuk gencatan senjata dan pembebasan tebusan terus berlanjutan tanpa hala tuju. Dalam serangan terbaru ini, Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Deir Al-Balah musnah. قالوا تدخلوا المربع تقريبا المربع المسجد تقريبا 500 متر مربع. خط البحر هذا ممنوع حد يمرقه. ايش بدك تقصف يا عمي؟ قال بدنا نقصف الجامع، ايش في الجامع؟ اي الجامع؟ ما بقى واحد يا عمي، لا في انفاق ولا في حاجه ولا محتاجه. يعني احنا مين مخبيين فيه؟ كل واحد بيصلي وبنسكر ونسحب حالنا وبنروح. هي الدور يا عم، هي الدمار، الشجر، النخل، كله مربع كامل انكسف كله مره واحده يا عم في دقائق.
Zionis turut mengebom kem di Nusairat. Sepanjang malam semalam, Gaza City bermandikan peluru berpandu dan artileri. Minggu lalu, tentera Israel telah berundur dari Han Yunis selepas memusnahkan bandar itu dalam pertempuran berbulan-bulan. Sementara itu, dalam serangan di tengah semenanjung Gaza itu juga menyebabkan seorang pengamal media hilang sebelah kaki kanannya selepas mengalami kecederaan parah akibat serangan Zionis. Kejadian berlaku ketika Sami Shihadeh dari saluran TRT Arabic sedang membuat liputan dari kem pelarian Nusairat. Selain kehilangan kaki, Sami Shihadeh juga mengalami banyak luka di seluruh badan. Meskipun pengamal media memakai jaket kalis peluru tertulis perkataan pres, hakikatnya jaket itu tidak berguna dan tidak selamat. Malah bila-bila masa sahaja mereka berisiko kehilangan nyawa. كنا نصور ضربونا قذيفة مش عارف هل هي استطلاع ولا قذيفة دبابة مش عارف سجلت انه عشوائي رجلي انقطعت كنت لابس درع وخوذة ومبين وعليها تي في والجب عليه تي في كمان وبريس ومبين للعمة ان انا صحفي. Selain Sami Shihadeh, seorang lagi wartawan dilapor turut cedera selepas tangan kanannya terkena serpihan peluru Israel di kawasan yang sama. Manakala seorang wartawan TRT Arabic Turkiye hanya mengalami cedera ringan. Sejak Oktober lalu, sekurang-kurangnya 140 wartawan telah terbunuh dalam perang Israel-Gaza. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat dengan bongkak menyatakan serangan Iran ke atas Israel tidak akan berjaya. Joe Biden turut memberi amaran kepada Tehran supaya tidak meneruskan rancangannya untuk menyerang Tel Aviv. Walaupun Joe Biden tahu Iran tidak akan berlengah untuk menyerang negara haram Israel itu, namun tetap memberi peringatan supaya Tehran tidak melakukannya. Mr. President, to Iran in this moment. Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. And Iran will not succeed. Thank you very much. Biden dalam pada itu tidak mahu memberi penjelasan lanjut terhadap maklumat risikan sulit yang diperoleh Washington DC mengenai rancangan Tehran itu, namun mengumumkan bahawa AS akan menambah kehadiran tenteranya di Asia Barat. Sementara itu, Ireland dan Sepanyol komited untuk mengiktiraf Palestin sebagai negara rasmi dan berdaulat secepat mungkin. Kedua-dua pemimpin negara berkenaan mengadakan sidang akhbar bersama di Dublin berkata, rakyat Palestin berhak hidup dalam keamanan dan keselamatan yang terjamin. La comunidad internacional no podrá ayudar a Palestina si no reconoce su existencia. Por eso, nuestros dos países se han comprometido públicamente a reconocer a Palestina como Estado lo antes posible, cuando las condiciones sean apropiadas, y nos comprometemos también a apoyar el reconocimiento de Palestina como Estado miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Gaza. Spain and Ireland have long taken a special interest in the region, and I know we are both strongly committed to the vision of a two-state solution, with Israel and Palestine living in peace and in security side by side. Kenyataan kedua-duanya ini dikeluarkan selepas keadaan di Palestin yang semakin memburuk. Sebelum ini, selain Ireland dan Sepanyol, Malta dan Slovenia turut menyatakan persetujuan mereka mengiktiraf negara Palestin. Dan terbaru, Menteri Luar Slovenia Vojko Volk juga berkata pihaknya akan menyokong keahlian Palestin dalam PBB dalam undian minggu depan bersama Perancis dan Malta. Baik, seketika nanti syarikat penerbangan Jerman henti guna ruang udara Iran.
Masih bersama berita Al-Hijrah, syarikat penerbangan Jerman Lufthansa tidak lagi membenarkan pesawatnya untuk menggunakan ruang udara Iran ketika ketegangan yang semakin memuncak di Timur Tengah. Syarikat itu juga turut melanjutkan tempoh penggantungan khidmat penerbangan ulang-alik ke Tehran sehingga Khamis ini. Sebelum ini, penerbangan Lufthansa ke ibu kota Iran telah digantung sejak 6 April lalu. Lufthansa bagaimanapun tidak mendedahkan mengapa ia menggantung khidmat penerbangan ulang-alik ke Tehran. Tindakan itu diambil selepas Iran menyalahkan Israel ke atas serangan di Syria bulan ini yang membunuh 2 jeneralnya dan mengancam akan bertindak balas. Israel telah meningkatkan serangan terhadap sasaran-sasaran yang berkaitan dengan Iran di Syria sejak perang di Gaza meletus pada Oktober tahun lalu. Sementara itu, Austrian Airlines dalam kenyataannya turut bimbang dengan situasi semasa di Timur Tengah. Syarikat penerbangan itu sedang menilai situasi dari semasa ke semasa dengan menjadikan keselamatan para penumpang dan anak kapal sebagai keutamaan. Indonesia menerusi Kementerian Ehwal Luar menegaskan bahawa pemerintah negara itu tidak bercadang untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Kenyataan itu menyusul selepas media negara haram itu melaporkan bahawa Indonesia bersetuju memulihkan hubungan sebagai pertukaran untuk mendapatkan keahlian dalam Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan OECD. Laporan berita Y9 itu menyebut Israel dan Indonesia dikatakan mengadakan perbincangan mengenai pemulihan hubungan antara dua negara itu sejak 3 bulan lalu. Israel sebelum ini dilaporkan menyekat keanggotaan Indonesia dalam OECD atas alasan tiada hubungan diplomatik. Laporan itu mendakwa OECD turut terlibat dalam perbincangan pemulihan hubungan dua negara itu. Sementara itu, The Times of Israel melaporkan bahawa seorang pegawai Israel kemudian mengesahkan laporan itu kepada mereka. Sebagai maklum balas kepada laporan itu, jurucakap Kementerian Luar Indonesia Lalu Muhammad Iqbal berkata, proses Indonesia untuk menyertai OECD akan mengambil masa agak lama. Mengulas berhubung isu pemulihan hubungan diplomatik dengan Israel, Lalu menegaskan bahawa pada masa ini tidak ada rancangan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara haram itu, lebih-lebih lagi ketika Israel sedang rancak melakukan genosid di wilayah terkepung itu. Tambah beliau, pendirian Indonesia tetap teguh menyokong kemerdekaan Palestin dalam kerangka huraian dua negara dan ia akan sentiasa konsisten dalam mempertahankan hak rakyat Palestin. Terima kasih atas apa yang telah diprakarsai dan kemudian diarahkan. Percutian di Bandar Antalya, selatan Turki berakhir tragedi apabila seorang maut selepas kereta kabel berlanggar dengan tiang yang patah. Susulan insiden terbabit, operasi kereta kabel dengan 24 kabin itu digantung sementara. Tragedi terbabit turut mencederakan 7 yang lain. Sementara itu, pasukan penyelamat berjaya memindahkan 40 orang dari 7 kabin menerusi operasi awal manakala usaha berterusan dijalankan untuk mengeluarkan baki 134 penumpang yang terperangkap. Pejabat Gubernur juga memaklumkan helikopter dan kenderaan lain turut digerakkan ke lokasi nahas untuk operasi menyelamat. Kereta kabel itu mempunyai 36 kabin dengan setiap satu mampu memuatkan 6 orang. Ia memerlukan 9 minit untuk ke puncak dan dilengkapi kemudahan bagi menikmati pemandangan indah Bandar Antalya. Pusat beli belah Westfield Bondi Junction di Sydney digempakan dengan insiden serangan sehingga menyebabkan 6 individu maut akibat ditikam. Kejadian berlaku ketika pusat membeli belah itu sesak dengan orang ramai dan bayi 9 bulan antara mangsa yang dilapor cedera. Premis berkenaan kemudian dikunci dan polis menggesa orang ramai untuk mengelak ke kawasan terbabit. Ratusan orang awam yang berada di pusat membeli belah berkenaan turut diarah keluar dan ada juga pengunjung yang terperangkap. Saksi turut mendengar bunyi tembakan dan ambulans New South Wales memaklumkan seorang lelaki ditembak mati oleh polis dipercayai suspek yang menyerang mangsa. Polis dalam padi itu meneruskan operasi namun tiada butiran lanjut didedahkan. Motif serangan juga masih disiasat.
Laporan itu menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Ardi Herman dan juru bahasa isyarat Muhammad Amsyar Zamani. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.